pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan saya pada kelas ini. Dan juga selamat pagi kepada pembicara saya, Dr. Jofri. Nama saya ialah Aaron Carl Ashley Jofri, nomor matriks 2022 342 417. Pada pagi ini saya akan membentangkan pasal pengenalan kepada kita orang, yaitu peranan etika dan peradaban untuk tanggungjawab sosial di Indonesia. Pengenalan kepada tajuk kami. Hari ini, tanggungjawab sosial merangkumi pelbagai isu masuk ke negaraan, teknologi, alam sekitar dan pembangunan sumber manusia, di samping kebimbangan ekonomi dan perniagaan. Namun demikian, menyadari bahawa keputusan, tindakan dan tingkah laku seseorang mempunyai kesan ke atas persekitaran di mana mereka tinggal adalah komponen tanggungjawab sosial yang perlu. Sama ada persekitaran sosial dan ataupun persekitaran fizikal. Keputusan yang dibuat oleh individu, pekerja, majikan, rakyat, profesional dan juga ahli politik mempengaruhi persekitaran di sekeliling mereka. Tanggungjawab sosial ialah rangka kerja moral dan etika yang memegang semua orang, individu, organisasi dan kedua-duanya bertanggungjawab untuk bertindak demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, mengekalkan keseimbangan antara pekerjaan, ekonomi, dan alam sekitar adalah tanggungjawab semua orang. Kerana orang mesti bertanggungjawab untuk menjalankan tanggungjawab sivik mereka. Tanggungjawab sosial adalah komponen etika. Orang yang menjadi warga negara yang baik sentiasa mengutamakan keperluan masyarakat dan negaranya. Di peringkat global, manusia juga mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan sosial seluruh penduduk dunia, kemajuan ekonomi, kebajikan sosial yang adil, dan pengekalan persekitaran yang mampan. Semuanya dipengaruhi oleh keharmonian antara tugas warga negara dan global. Sekian daripada saya. Saya Muhammad Asri, nomor student 2022-971-2003. Saya akan membentangkan tentang sustainability dan isi. Akibat mengabaikan sentuhan nilai akhlak dalam masyarakat, hubungan kekeluargaan akan menjadi penat, anak-anak akan kurang mendapat perhatian daripada kedua ibu komuniti. Perpecahan antara komuniti, campuran tidak boleh dibuat antara masyarakat dan juga melahirkan masyarakat yang tidak aman. Akhirnya teknokrat yang tidak bermoral menggunakan pasport tidak dapat menghasilkan ekonomi dan kualiti pekerjaan yang bagus, menyebabkan berlakunya pecah amanah dan penyelewengan maklumat sulit-sulitkan. Lahir pemimpin yang manfaat juga memberi kesan yang besar terhadap cara orang berkelakuan, menyerlahkan seseorang dalam kalangan rakyat sebaya, membantu orang ramai mendapatkan aktiviti fizikal yang mereka perlukan dan aktiviti mental yang mereka perlukan, membina kepercayaan dan persefahaman yang seterusnya mengukuhkan ikatan antara kumpulan yang berbeza, berasa lebih selesa dan selamat dalam masyarakat. Orang berbaya dan mereka boleh membantu mereka berasa disertakan dan dihargai yang boleh membuat saya sudah lagi ID 02-2031. Saya masih kita berasa kerajaan yang luas dan masa ada yang sebenarnya sampai sesuatu tentang dunia. Kita masih berbakti keadilan dan berlaku baik dalam kepada orang lain. Kita adalah kita bila bagaimana manusia harus lebih baik sebagai manusia sosial. Peradaban bermaksud sistem dan pembangunan sosial sesebuah negara, kemajuan sosial dan budaya sesebuah negara. Perasaan dari peribahasa alam adalah termasuk dan juga pandang. Tamadun adalah budaya yang dibantu oleh kealunan nilai dan kehalusan etika. Menjelaskan tentang meningkatkan kehidupan rakyat adalah kemajuan dan keamanan. Ada soalan? Okey, soalan. Apa maksud peradaban? Peradaban maksud sistem dan tahap pembangunan sosial ada kemajuan sosial dan budaya sesebuah negara. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Sulwan Nabi
2 dan 3. Saya akan menerangkan tentang tanggungjawab sosial dalam negara dan kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial dalam negara. Yang pertama, kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan yang berlaku dalam masyarakat. Membawa perubahan sosial dalam masyarakat, negara atau di peringkat dunia. Mengakui bahawa tindakan dan pilihan individu mempunyai kesan ke atas persekitaran di mana mereka tinggal. Boleh membawa kesan alam sekitar yang ketara, persekitaran sosial, persekitaran fizikal dan persekitaran ekonomi. Tanggungjawab sosial adalah sebahagian daripada etika, iaitu menjalankan peranan dan berkhidmat dalam negara. Contoh, bidang sumber manusia, pembangunan rakyat negara ini dan alam sekitarnya. Seterusnya, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Ia merupakan salah satu keperluan asas yang wujud pada manusia. Bermakna hidup bersama orang lain, melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat dan membina hubungan. Komitmen seseorang individu atau organisasi untuk beroperasi secara ekonomi dan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka dapat memberi kesan positif terhadap sikap dan tingkah laku pekerja. Yang terakhir, memberi kesan positif kepada agama, bangsa dan negara serta membangunkan masyarakat. Sekian sahaja. Pemahaman yang baik tentang prinsip etika dan ketamadunan dalam konteks realiti sosial Malaysia akan terhasil daripada pemahaman konsep definisi harian dan definisi autoriti. Selain itu, menganalisis hubungan antara kebimbangan moral dan tamadun membantu rakyat Malaysia dalam mempromosikan tanggungjawab sosial di dalam dan di luar negara. Sumbangan kolektif yang bermaksud untuk membentuk tamadun dan mewujudkan keharmonian sosial ialah menjalani kehidupan yang menghargai kesukarelawanan. Dalam budaya Islam, menjunjung tanggungjawab sosial telah menjadi tunjang kepada tamadun teguh yang dibina oleh orang yang mempunyai taraf moral yang tinggi. Asas akhlak yang baik ini ialah kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Setiap manusia mempunyai 3 kewajipan utama. Yang pertama adalah kepada Tuhan, yang kedua adalah kepada diri sendiri, dan yang ketiga ialah kepada orang lain serta alam sekitar. Ketiga-tiga tanggungjawab ini perlulah difahami, dihayati dan diamalkan dengan betul. Hanya jika setiap orang menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan jujur dan tulus, barulah tanggungjawab masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Moral, akhlak dan etika adalah komponen makna dalaman emosi manusia. Ia adalah perekat sosial yang mengikat masyarakat bersama dan mewujudkan ikatan antara individu, masyarakat, negara dan seluruh dunia. Bukan sahaja di peringkat manusia tetapi juga di peringkat tempatan, mikro, institusi masyarakat sivil dan juga kerajaan, makro, perlu dikaji.